Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita lagi sekali bertemu di majlis ilmu untuk menceritakan tentang kanser darah yang ketiga, berturut-turut daripada malam saya cerita leukemia, limfoma semalam, dan malam ni kita tutup dengan cerita multiple myeloma. Cukup 3 ni dulu untuk kanser darah. Ada lagi kanser darah yang kecil-kecilan, tapi yang paling popular yang saya dah hidangkan kepada anda semalam, limfoma, sebelumnya leukemia, malam ni multiple myeloma. Okey, multiple myeloma ni merupakan yang paling popular dari segi top penyakit kanser darah, nombor 2 untuk semua jenis penyakit darah, dalam semua penyakit yang terutama sekali pada umur berapa. Malam ni saya akan cerita. Agak mustahak kita ambil perhatian sebab hampir 2% daripada kita yang akan berpeluang kena. Walaupun 2% seluruh population dunia ni dikatakan 2%, tapi 2% tu sebenarnya banyak, ya. Barang diingat, kalau diabetes ataupun high blood pressure tu sampai dekat, kalau obesity tu sampai dekat 10-15%, ya. Yang 3 serangkai tu. Tapi yang ni bagi mereka yang dah mencecah umur 60-an ke atas. Dengar elok, di overseas selalunya umur 70. Saya mengambil umur 60 ni sebab mungkin keadaan gaya hidup kita di Asia agak berbeza. Di negara barat juga, orang yang Black African yang lebih cepat ataupun lebih senang kena penyakit multiple myeloma. Saya cerita, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba ambil perhatian. Saya bagi contoh, saya panggil nama samaran. Katakan Mak Tipah, ataupun nanti marah pula kalau nama Tipah. Mak Limah ke siapa, ambil sebagai contoh. Katakan patient ni datang, dia umur 70 tahun, nak masuk dah, baru 69 tahun ni, tahun depan dia dah nak masuk 70. Dia datang komplain dengan constipation, dia sembelit, lepas tu dia suka komplain dia lawyer, dan dia tak ada appetite sekarang. Ni antara contohnya. Lepas tu dia kata dia selalu dahaga. Cuba you dengar, cerita dia. Lepas tu dia fatigue, dia letih, lesu, dan muka dia, anak pinak dia selalu kata dia dah pucat, dan kita tengok dia pun pucat juga. Dan dia datang dengan komplain yang paling dia tak tahan ialah sakit belakang. Susah betul. Nak sembahyang tu satu cerita lah, tapi nak bangun ke nak pergi toilet, dia masalahnya sakit belakang. Ini antara gejala ataupun sign and symptoms yang dia komplain kalau dia jumpa anda. Contoh, okey. Dan banyak lagi kasus-kasus ataupun pesakit-pesakit yang macam ni yang anda akan jumpa. Dan kalau anda sendiri melalui sedikit sebanyak masalah yang saya cerita macam ni, dan akan saya cerita lagi apa lagi komplain-komplain anda, maka you tolong ambil perhatian kalau berlaku pada anda. Sebab ada hampir dekat 40 ke 50% daripada pesakit multiple myeloma ni selalunya awalannya tidak ada sign and symptom langsung, ataupun tidak ada komplain langsung. Cuma kalau terbuat dia punya blood test sahaja baru nampak, itu pun masih tidak ada komplain. Dan komplain-komplainnya seperti tadi, dan juga beberapa komplain lain. Sebelum tu anda kena tahu multiple myeloma ni kanser yang datang daripada mana? Masih lagi datangnya daripada tulang som-som juga, tetapi dia tidak melibatkan blood, memang blood, tetapi white blood cell, red blood cell, semua dia tak ganggu, tapi dia mengganggu plasma cell. Dalam tulang som-som ni ada berbagai, daripada red blood cell, white blood cell, ada platelet lagi kan. Lepas tu ada plasma. Plasma ni apa? Plasma ni adalah sebahagian daripada red blood cell, tulang som-som tu, yang pengeluarannya tu, satu daripadanya namanya plasma, dan plasma ni adalah mengeluarkan antibody. Antibody tu maksudnya apa? Untuk melawan macam askar kita jugalah, macam white blood cell juga, tapi ni lagi satu batalion lain pula. Kerja dia juga untuk membunuh bahan-bahan yang foreign, orang kata apa, pendatang asing, dia akan bunuh. Tetapi bila dia bermaharaja lela, dia juga menjadi something, dan dia lawan balik diri sendiri. Itu dipanggilkan plasma cell yang dah tak dengar cakap.
Faham? Okey, so plasma cell ni yang menyebabkan jadinya multiple myeloma. Apa dia multiple myeloma? Dari segi komplainnya, saya dah cerita sikit macam kes Mak Limah tadi atau Mak Tipah tadi, tetapi sebenarnya yang lain tu, salah satu yang paling you kena dengar ialah dalam kidney you akan keluar apa dinamakan protein, dan selalunya buah pinggang kita akan menjadi rosak. Kalau kes ni dah serius, bila dah mula tak nampak apa, tak komplain bertahun-tahun kadang-kadang, tapi kalau dia nak tunjuk cepat pun boleh juga, dia terus kidney failure pun ada. Setengah orang sampai kena kidney dialysis pun. Itu satu. Nombor dua, dia akan menyebabkan tulang kita jadi nak kata reput juga, tetapi dia lebih, kadang-kadang you tengok dalam x-ray tu kadang-kadang berlubang-lubang pun, macam jadi kekosongan. Dia macam porous, jadi rapuh dan reput macam osteoporosis begitu. Tapi dia panggil lytic bone, maksudnya macam dah digigit, faham tak, macam orang kata digerit oleh tikus tu, macam tu. Dan kadang-kadang dia di tulang spinal cord tu sampai ada compression pun. Tulang belakang kita ni dia boleh compress, dan setengah orang jadi bongkok pun disebabkan dia dah bengkok. Faham tak? Tulang kita tu dia mod ni. Okey, saya panggil mod ni. Okey, ni mod ni. Okey, nampak tulang belakang ni. Bila selalunya kat kawasan ni, kawasan yang bengkok sikit ni, okey, ni, okey, dia boleh reput kat situ, dia boleh berlubang kat situ, dan dia boleh macam batang buruk lah, senang cerita. Dia boleh compress kat sini, dia boleh himpit dia. Kadang-kadang you dapati body you hampir dah lebih 2-3 inci jadi pendek atau jadi rendah daripada biasa. Faham tu? Dan sakit tulang adalah antara satu daripada komplain, bone pain. Dan memang boleh fracture lah, boleh retak, boleh patah pun, ya. Baik. Satu lagi ialah dinamakan, you akan dapat disebabkan tulang-tulang ni keluar kalsiumnya dalam darah you, nanti dia boleh nampak hyperkalsemia, maksudnya tinggi kalsium you. Ini salah satu daripada ciri-ciri. Ada 4 ya, saya bagi nanti. Tapi dengar dulu. Orang yang kita kan dah, yang kalau kena ni atas pada 60, selalunya yang paling peak 70 senang kena lah ni. Okey, sebab tu kalau you ada mak bapak you masih lagi tengah sihat tu, alhamdulillah, tengok sikit dia komplain apa. Kalau selalu sangat sakit belakang, tak angkat barang, tak angkat pasu bunga apa-apa, tak pergi berkebun, masih sakit, you cuba check ya. Baik, seterusnya dia akan dapat tengok dia punya red blood cell. Seperti biasa, kalau dalam tulang sumsum tu kawasan ruangnya kan tertutup, dan dia cuma boleh memberi sekian banyak orang, atau kalau dari segi sel beberapa million kat situ. Tapi kalau plasma sel ni sepatutnya sekian million, dia bertambah banyak, jadi yang lain terpaksa jatuh lah, turun lah. Sebab tu jadi anemia, red blood cell tak boleh productionnya bagus, platelet dia pun turun kan, senang berdarah dan sebagainya, macam leukemia juga. Lepas tu white blood cell pun terganggu juga. Jadi platelet plasma tu akan meningkat. Di plasma sel tu orang kata take over lah. Sebab tu senang dapat perdarahan, kadang-kadang kat mata pun boleh berdarah. Lepas tu kan orang yang selalu platelet tak cukup ni, saya kata apa, senang lebam-lebam, boleh pening kepala, boleh dapat masalah sarung ataupun orang panggil apa, penutup cover kita punya jantung tu, pericarditis. Dia boleh dapat inflamasi, orang panggil apa, selaput jantung kita, heart kita tu. Lepas tu boleh dapat masalah neuropati, saraf-saraf kita ujung-ujung tu boleh dapat macam kebas kaki, kebas tangan, lagi badan you akan nampak macam orang tua lah, macam memang dah tua tapi nampak lebih cepat tua sebab you bongkok nanti. Baik, so sebab tu ada orang kalau nak ingatkan sakit multiple myeloma ni, dia ingat kepada CRAB, CRAB. CRAB tu, C tu maksudnya you punya kalsium tinggi, R tu maksudnya renal failure, okay. A tu maksudnya anemia, B tu maksudnya bone pain. Jadi kalau ada CRAB ni, memang hidup kita memang kena jaga betul. Sebab apa? Kalau kita tak pandai jaga multiple myeloma ni, dia akan mengakibatkan kepada soalan saya dalam notis saya bagi petang tadi, berapa tahun lagi tinggal
untuk kita ada baki hidup kita. Ini melalui sains ya. Memang Tuhan dah janjikan sekian waktu, tak boleh satu saat lambat, satu saat awal pun. Tetapi dari segi pembelajaran kita memang Tuhan suruh kita fikirkan, tafakur sebentar. Betul tak kalau plasma ni terlalu banyak, berapa tahun dia tinggal lagi? Baik, kalau kita tak buat apa-apa, selalunya kata orang antara 2 hingga 3 tahun kalau tak buat apa-apa. Okay. Tapi kalau kita merawat ataupun mencari kesembuhan yang cara yang sama ada moden ataupun secara alami ataupun dua-dua sekali lagi bagus, minimumnya akan dapat antara 3 hingga 7 tahun. Saya ulang, minimum 3 hingga 7 tahun. Tapi saya nak bagi malam ni supaya anda bersemangat. Memang tujuan saya pun itulah, memberi the latest news. Sekarang ni paling minimum patut you bertahan 10 tahun. Saya ulang, paling minimum you patut bertahan 10 tahun. Berarti boleh lebih tak? Boleh lah. Jadi kalau umur kita dah 60-70 tahun, kalau boleh antara dapat lagi 10 ke 20 tahun ekstra, kira dahsyat lah kan. Dah sampai umur 80 ataupun 90, cukup lah tu kan. Maksud saya ada peluang. Kalau macam dulu orang kata habislah 2-3 tahun paling maksimum zaman-zaman dulu ya, sebab sebab tu namanya multiple. Multiple-nya bukan satu tempat, dia boleh berbagai dan orang kata apa, banyak tempat dia boleh pergi. Multiple myeloma. Okay, alright, so kalau you dah tahu kanser ni dah terkenal sejak zaman-zaman ni piramid dulu, 3000 tahun sebelum Masihi lagi dah ada kes-kes macam ni. Tapi dia mula popular dan terdengar dan banyak orang dapat rawatan sejak tahun 1945. Alright. So kebelakangan ni 10 tahun yang lepas, sekarang tiba masanya saya cerita apa yang kena buat secepat mungkin. Nombor 1, bila ada komplain ni, you pergi jumpa oncologist secepat mungkin, pakar kanser lah, sebab ni di bawah kanser darah. Okay? Dan doktor akan buat beberapa test yang untuk memastikan ini adalah multiple myeloma. Ada caranya. Selalunya dia ambil darah, dan kali ni air kencing memainkan peranan yang besar juga. Sebab dalam kencing tu dia akan cek sama ada protein. Nama protein pun ada special, seperti nama Benz Jones. Nama pun sedap-sedap ni nama protein tu. You tak payah ingat lah nama-nama ni kan. Tapi dia punya ESR, ada satu test tu tinggi betul. Kalau doktor tengok anemia, ada protein dalam darah lagi yang tinggi kan. Lepas tu dalam air kencing, lepas tu tingginya kalsium. Memanglah uric acid pun macam orang kena gout pula tu kan. Masalah urea, masalah kreatinin, itu untuk tujuan apa? You punya buah pinggang dah mula nampak sama ada teruk atau tak teruk. Kadang-kadang bawah pada GFR 50 tu senang-senang sangat untuk orang mati myeloma ni kan. Rendah dia punya GFR tu. Baik, lepas tu selalunya kita ambil bone marrow aspiration lah. Kita kena cek tulang som-som you, kita tengok apa jadi dalam tu. Kalau lebih daripada 60% dalam tulang som-som tu dah semuanya diperbuat daripada plasma sel, yang tak sepatutnya sampai lebih daripada 5% tu, sepatutnya tak ada langsung, sikit je lah, jangan lebih daripada 10-20%. Tapi kalau atas pada 60% confirm you dah memang ada multiple myeloma. Okay? Dan memang tulang nampak betul, osteoporosis boleh cek, buat scan, tengok bone kat mana lagi yang dah mula berlubang-lubang tu. Dan of course doktor selalu buat staging lah, staging 1, 2, 3. Untuk multiple myeloma ni staging ni dia bagi 1, 2, 3 saja. Baik, cukup dulu. Sekarang penutup cerita ialah berita baik. Multiple myeloma zaman sekarang, saya dah kata apa, minimumnya harus 10 tahun baki sisa hidup kita. Dia boleh pertahankan. Cuma kalau awalan yang diperdekatkan dengan rawatan yang ada 2-3 cara, kalau you masih lagi sihat walafiat, lagi senang. Waktu you kena tu, you masih lagi tidak teruk lah, tidak macam nampak macam nak kena orang angkat you, tak boleh jalan dan sebagainya. Itu teruk sangat lah. Tapi kalau you masih lagi boleh macam biasa, senang. Doktor bagi ada 3 cara. Satu, ubat, drugs, ubat zaman moden sekarang memang dah ada banyak kebaikannya.
Okey, dan saya kalau campur dengan diet yang saya selalu recommend, D&D diet tu selalunya orang ni kadang-kadang tak perlukan sangat pun sampai ke kemoterapi dan sebagainya. Cuma kalau kes you dah sampai, saya kata apa tadi, sampai sel-sel you pun lebih daripada 60%, semuanya dah cancerous, doktor selalunya akan terpaksa juga buat kemoterapi untuk bunuhkan semua sel-sel yang akan orang kata apa, attack. So dia akan bunuh dulu kanser sel ni. Lepas tu kalau semua dah cantik, dia akan buat selalunya untuk kes-kes yang serius, dia akan buat, dia panggil stem cell transplant. Secara ringkasnya transplant ni dia ambil darah you dulu, dia tapis, dia ambil stem cell tu macam benih-benih sel yang elok-elok lagi tu ditapis, tengok semua yang best-best disiapkan dulu, nanti body you tu akan dikosongkan, maksudnya di orang kata apa, dipersediakan tu, you kena masuk dalam bilik yang orang panggil sterile lah, tak boleh langsung orang bersin kat situ, tak boleh orang yang tangan tak ni lah, maksudnya semua macam lebih macam COVID tu jaga, faham tak, supaya you tidak ada sebarang infection nanti, sebab masa tu you punya white blood cell semua dah kosong. Kita tahulah dulu masa saya nak dikosongkan dulu pun macam mana dahsyatnya, bilik tu kena, tak semua orang boleh masuk dan sebagainya. Takut juga kadang-kadang fikir-fikir, lepas tu dia pergi buat macam dialisis, nak ambil kita punya stem cell tu kan, nak pilih kena bersih juga. Jadi semua-semua tu bila dimasukkan balik nanti, you punya autologous, maksudnya darah you sendiri yang ada benih tadi tu, diharapkan benih tu macam tanam semula, faham? Okay, kalau hidup semua tu cantik, berarti you dah orang kata apa, dalam proses nak baik pulih. Of course ada 2-3 tahun lagi yang perlukan rawatan ataupun perlukan cek balik you punya bone marrow. Cantik lah, doktor confident. Dan zaman sekarang ni setting dia pun semua dah orang kata apa, memang well established, maksudnya dah bersedia untuk kes-kes macam multiple myeloma ni. Jadi kalau tempat dan pakar tu semua dah berkaliber, tempat tu boleh maksudnya hospital tu boleh ada pengalaman yang bagus, selalunya kes multiple myeloma ni beres, boleh menghasilkan jawapan yang cukup positif, walaupun you kena melalui proses yang agak seram jugalah kan, maksudnya you tak ada langsung white blood cell you punya platelet semua tu ditekan habis kan, tapi doktor ada cara yang tertentu untuk baik pulihkan you. Bila you dah baik nanti, kita akan follow up dengan you, mungkin mula-mula tu 6 bulan sekali, lepas tu setahun sekali, macam biasa. Lepas tu diharapkan you boleh baik bertahun-tahun lamanya. Dan masa ni dan saya kata tadi, kalau dicampur dengan diet yang saya bagi tu, dengan suplemen yang betul, jaga diri elok, InsyaAllah boleh bertahan. Dan ramai juga yang dah pulih seperti sedia kala, maksudnya kalau peringkat umur 70 tu macam umur 70 lah, sihat juga lagi, boleh berjalan, boleh bawa kereta semua, Alhamdulillah. Faham? Cuma kalau lupa diri, kalau kena relapse pun, zaman sekarang ada lagi, dia punya 3-4 lagi yang terbaru ni, saya tak payahlah cerita kat you sebab nama dia pun pelik-pelik kan. Ubat yang terlatest ni tahun lepas baru dapat kelulusan, namanya belamtemab ni, antara yang terbaik. Katanya nama panggilan Blenrep ni memang antara yang popular. Sebelum tu nama dia sedap-sedap, Selinexor. Nama-nama ubat-ubat dia ni cantik-cantik. Dia ada dekat 10 ubat yang telah dipersediakan untuk multiple myeloma, yang telah diluluskan. Jadi insyaAllah ada lagi jenis yang orang panggil CAR T-cell untuk dibuat sebagai rawatan. Ada satu lagi yang dia gunakan you punya own T-cell pula. Ni semua ni kalau saya cerita, saya pun pening kepala, you lagi pening kepala nanti, betul tak? Sebab apa? Dia terlalu advance. Tak macam 30-40 tahun dahulu bila kena multiple myeloma. Samalah macam saya cerita dulu, kalau lymphoma ke leukemia terutama sekali, macam goodbye dah dulu-dulu. Sekarang Alhamdulillah banyak cancer of the blood ni mendapat perhatian. Sebab tu saya tak minta you terus buat cuma dengan diet sahaja.
ataupun cuma dengan stress management saja, saya nak berkombinasi. Bahayanya kalau you cuma pergi ke hospital yang tidak mempedulikan hal-hal emosi, hal-hal pemakanan, tidur, sedikit exercise dan matahari. Itu adalah kelemahan yang selalu saya tengok di mana-mana. Hari ini pun kalau dekat saya nak present tadi, saya cek lagi sekali, kenapa dia orang tak pertikaikan masalah emosi dan sebagainya. Rupa-rupanya mereka tak peduli. Mereka asyik nak ni je, nak pakai immunoterapi, nak pakai stem cell terapi, tapi tidak mempertikaikan kasih sayang orang yang jaga tu macam mana. You nak tahu tak, penjaga untuk kes multiple myeloma, maklum sajalah, kes multiple myeloma ni pesakitnya kebanyakan dah ada anak, dah ada cucu. Faham tak? Di emosi dia orang tu lain, nak tinggal anak, nak tinggal cucu dan sebagainya. Dia orang tak dapat tengok beberapa minggu waktu transplant semua tu. Jadi orang yang jaga tu pun nak kena kita coach, kita pandu dia supaya macam mana nak menjaga kes-kes multiple myeloma ni. Barang dia ingat selalunya pesakit, orang cuma ingat pesakit tu saja, tapi sebenarnya dia ada satu sistem dan environment yang perlu dijaga, terutama sekali orang yang keliling mereka ni. Faham tak? Termasuklah kalau isteri, kenapa saya sebut isteri, sebab kes multiple myeloma ni lelaki 1.5 kali ganda lebih tinggi yang senang kena daripada perempuan. Yang ni orang lelaki lebih sikit. Faham? Jadi saya mengharapkan siapa yang menjaga orang ni kena very patient, kena banyak sabar, sebab dia bukan boleh baik dalam masa sebulan dua. Dia perlu masa. Faham? Jadi you boleh tahan melalui 1-2 tahun pertama tu, insyaAllah. Tapi masa dia dah baik tu, you kena lagi berhati-hati, macam precious lah, macam bernilai. Mak atau bapa you ni, ataupun suami atau isteri you ni kena jaga elok. Jangan bagi dia orang sensitif, jangan bagi dia orang rasa sedih, rasa frust, rasa murung, tak boleh. Sebab itu adalah peranan yang walaupun dalam Google ke dalam YouTube ke you tengok tak ada banyak cakap, tapi saya tahu kalau siapa dapat jaga yang sebahagian lagi ni, yang minda dan rohaniah dia tu, Masya Allah, you akan mempercepatkan. Sebab yang saya cerita banyak pada malam ni lebih kepada fizikal saja kan, penjagaan. So jangan lupa kepada minda, pesakit ni kena bantu, kena jaga elok, dan make sure you beri kasih sayang yang betul-betul the best. Memang di hujung sisa hidupnya tu kita nak dia kalau boleh semacam sedia kala balik. Memang boleh pun, insyaAllah. Baik, sekian dulu pada malam ni saudara-saudara sekalian. Mengharapkan you dah dapat clear 3 jenis barah darah daripada kanak-kanak lagi, leukemia awal tu, lepas tu lymphoma yang saya sendiri dah berpengalaman. InsyaAllah malam ni saya dah habiskan cerita tentang multiple myeloma, yang saya juga ada adik-beradik yang kena multiple myeloma. Kita pun dulu tak faham sangat kenapa dia komplain ni, rupa-rupanya sejak kita belajar lagi sebagai doktor pun, kalau kita tak mendalami kita tak faham. Jadi malam ni Tuhan bagi kita meningkatkan sikit darjat kita untuk berilmu. Semoga kita boleh berkongsi dengan sesiapa saja yang sudi dengar. Boleh? Okey, sekian dulu saudara sekalian. Kalau siapa dah lupa, promosi saya masih on, dengan segan-segan. Sebab untuk multiple myeloma ni pun you perlukan suplemen yang cukup cantik ya, seperti Sachainchi oil, seperti jaga fiber up ya, you punya bakteria tu bagus, dan juga R-Extra untuk jaga mineral-mineral yang supaya kita mencukupi. Maklumlah multiple myeloma semua ni orang kanser selalunya tak lalu makan. Betul tak betul? Lepas pada tu jangan lupa kita mendoakan sesama kita supaya kita dunia kita bahagia dan akhirat kita syurga. Boleh? Dan make sure you let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.